Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam video yang baru, iaitu untuk subjek fizik pula, di mana kita akan berbicara berkenaan dengan topik elektromagnet. Okay, alright. So, before kita bercakap berkenaan dengan elektromagnet, kita akan tengok beberapa perkara penting yang kita akan mention berkenaan dengan topik elektromagnet ni. Okey, bila kita berbicara tentang elektromagnet, jadi elektromagnet. Okey. Bila cakap pasal elektromagnet, jangan lupa kita ada dua perkataan asal di sini. Yang pertama kita ada elektro dan kita ada magnet. Okey, bermakna di sini bila kita bercakap tentang elektromagnet, maka bila kita bercakap tentang elektromagnet, maka benda yang penting awak kena tahu ialah ini adalah terbahagi kepada dua perkara penting. Yang pertama, elektro datang daripada perkataan elektrik, okey, elektrik, dan magnet adalah magnet lah, magnet. Okey. So kenapa perlu ada magnet dan elektrik dalam satu word di sini? Okay. Bermakna di sini apa yang kita try nak jelaskan dalam topik elektromagnet ni adalah tentang magnet yang diperbuat dengan kewujudan arus elektrik. So magnet ni wujud sebab adanya arus elektrik. Okay. Tak ada arus, tak adalah magnet tersebut. Okay. Itu maksud topik elektromagnet yang kita ceritakan pada hari ini. Okey. Alright. So, dalam topik elektromagnet ni, bila kita dah bercakap berkenaan dengan magnet yang dijana oleh arus elektrik, maka benda yang penting untuk kita ambil peduli di sini adalah kita akan tengok tentang beberapa petua untuk awak gunakan untuk menentukan arah medan magnet, arah arus dan seumpamanya. Okey. Dalam silibus awak akan belajar berkenaan dengan petua tangan kiri Fleming, petua tangan kanan Fleming dan semua sekali yang berkaitan dengannya. Tetapi penting juga untuk awak tahu berkenaan dengan petua genggaman tangan kanan. Petua genggaman tangan kanan ni untuk apa? Okey. Petua genggaman tangan kanan, kita ada dua keadaan yang penting yang memerlukan kita untuk tahu apa itu petua genggaman tangan kanan. Petua genggaman tangan kanan. So, let's look. Apa yang kita nak tengok sangat berkenaan dengan petua genggaman tangan kanan ni. Okey. So now let's look. Okay. So, petua genggaman tangan kanan, petua genggaman tangan kanan. Jangan kita ambil tangan kanan kita dan kita genggam. Okay. So itu petua genggaman tangan kanan. Okay. So, petua genggaman tangan kanan ni ada dua function. Okay, dua function. Dan yang pertama untuk awak tahu adalah, kita ada, bila kita bercakap tentang genggaman tangan kanan, kita ada 4 jari di sini. 4 jari di sini untuk menunjukkan dalam petua genggaman tangan kanan yang pertama di sini, kita akan menunjukkan ini adalah arah arus. Arah medan magnet. Ini adalah arah medan magnet. Dan ibu jari ini adalah arah arus. Okey, ini untuk apa? Okay, saya nak ceritakan ini untuk apa. Okey, petua genggaman tangan kanan ini adalah untuk kita nak menentukan medan magnet dalam satu dawai lurus. Okey, so macam mana nak cakap ni? Okey, katakan kita ada satu dawai lurus di sini. Dawai ni bare tau, ataupun kita boleh kata dia ni macam kita ambil satu dawai kuprum. Dawai kuprum tu kita sambungkan kepada arus elektrik. Dawai ni tak ada pembalut. Bare wire bermaksud dawai itu tak ada pembalut. Dawai itu tak ada pembalut. So dawai itu tak ada pembalut, makanya ni ada arus elektrik ni. Okay. So disambungkan
kepada, ni kata ni crocodile clip lah crocodile clip, this one pun crocodile clip. Okay, disambung kepada rheostat dan juga emitter, tak lupa juga bateri. Okay. Okey, nanti kan saya jelaskan apa fungsi rheostat dengan fungsi emitter tu. Okey. So, lepas tu nanti medan magnet dalam satu talian lurus ni, bila kita letakkan satu cardboard, kita letakkan wire ni merentasi satu cardboard ni, lubang lah tengah-tengah ni, kita letakkan wire tersebut melintasi satu cardboard dan kita taburkan serbuk, serbuk besi. Kita taburkan serbuk besi. So, apa yang akan terhasil di sini adalah awak akan lihat serbuk besi tadi akan membentuk suatu pattern yang dia membulat macam ni. Macam tu. Okay, dia membentuk satu pattern membulat macam tu. So, pattern membulat tu apa dia? Itulah medan magnet yang dihasilkan oleh wire yang ini. Dihasilkan oleh wire yang ini. Perlu diingat wire ini adalah wire terdedah, wire terdedah. Ataupun bahasa Inggeris dia kita panggil sebagai bare wire. Okay. Wire terdedah. Maksud wire terdedah ni dia tak ada pembalut. So di sini kita ada medan magnet terbentuk. Sebab apa? Wire ni terdedah dan wire yang terdedah ni menghasilkan medan magnet. Okay. So dalam bila kita letak serbuk besi ni, apa yang kita nampak hanyalah bentuk medan sahaja. Kita tak tahu arah dia. Kita hanya nampak bentuk medan tapi kita tak tahu arah dia. So macam mana kita nak tentukan arah dia? Okey. Petua genggaman tangan kanan lah yang ini. Okey. So 4 jari ni akan menunjukkan arah medan magnet dan ibu jari akan menunjukkan arah arus. Macam tu. Okey, so dalam kes wire tu tadi, kita tengok dia punya arah arus ni ke bawah. So inilah arah medan magnet awak. Okey. Arah medan magnet awak macam tu. Okey. Apa pentingnya kita nak tahu arah medan magnet ni? Apa penting dia? Okey. Kepentingan untuk mengetahui arah medan magnet ni, function dia adalah untuk supaya nanti dalam petua tangan kiri Fleming, awak boleh explain kenapa wujudnya petua tangan kiri Fleming ni. Petua tangan kiri Fleming ni. Petua tangan kiri Fleming ni datang juga daripada petua genggaman tangan kanan awak ni. Sebab itulah pentingnya untuk kita tahu petua genggaman tangan kanan untuk yang ini. Nanti kita akan satu lagi petua genggaman tangan kanan, tapi kita akan belajar dalam aruhan elektromagnet. Sekarang kita belajar berkenaan dengan daya dalam satu konduktor pembawa arus. Okay, alright. Okay, now kita dah tahu berkenaan dengan petua genggaman tangan kanan. Now kita pergi kepada daya ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Okay. Now, daya ke atas konduktor pembawa arus dalam satu medan magnet. Okay. Bila kita bercakap tentang daya terhadap konduktor pembawa arus, okay. Apa kegunaan daya untuk konduktor pembawa arus ni? Okay. Jawapannya senang je. Okay. Bila awak dalam bilik sambil awak tengok video ni, awak perhatikan. At least awak perhatikan kalau yang tengok guna laptop, dengar bunyi kipas laptop bergerak. Okay. Dengar bunyi kipas laptop bergerak. Ataupun awak duduk dalam bilik ada kipas siling. Awak rasa sejuk sebab kipas siling awak. Ataupun kipas meja. Ataupun bapa awak nak gantung apa-apa gambar ke apa ke, gunakan gerudi nak tebuk lubang untuk letakkan skru dan seumpamanya. Okay. So, semua tu menggunakan motor.
motor elektrik. So motor elektrik ni datang dari mana untuk menghasilkan daya untuk kegunaan nak menebuk lubang, untuk kipas awak, datangnya daripada daya yang dihasilkan oleh suatu wire atau satu konduktor dalam satu medan magnet lah. Sebabkan di sini kita ada arus elektrik. Arus elektrik tersebut akan menghasilkan daya untuk kita buat kerja apa-apa. Okay. Dalam kes ni mungkin untuk menghidupkan kipas, untuk dalam kes ni mungkin untuk boleh gunakan untuk menghidupkan kipas ataupun untuk menggerudi lubang. Kita ada daya, kita nak tukarkan kepada kita ada arus elektrik, saya labelkan sebagai I, kita tukar kepada daya ataupun saya labelkan sebagai force. Okay, alright. So inilah prinsip motor. Okay, ini prinsip motor. Prinsip motor elektrik. Okay, prinsip motor elektrik. Okay, kita ada arus, dia tukarkan menjadi daya. Okay, tukar menjadi daya. Itu prinsip motor elektrik. Sebab tak awak lihat, okay, awak onkan switch kipas awak, bunga ke kipas ni? Okay, onkan switch kipas awak kan, on kan, dan kipas ni berpusing. Okay, kipas ni berpusing. So datangnya arus menghasilkan suatu daya. Inilah yang kita katakan daya terhadap konduktor pembawa arus. Okey, so macam mana kita menghasilkan daya daripada konduktor pembawa arus ni tadi? Okey, alright, jom kita tengok. Ini yang saya nak kena explain dulu. Petul genggaman tangan kanan, daripada petul genggaman tangan kanan tadi, barulah awak boleh fikir macam mana datangnya daya terhadap konduktor pembawa arus ni. Dan sebab sebenarnya bukan yang suka-suka. Okey, tengok. Katakan kita ada magnet, kekal. Okey, ni magnet kekal kita panggil magnet kekal. Okey. Ini utara, ni selatan. Okey. So ini kita panggil sebagai magnet magneder. Okey, magnet magneder. Okey. Sorry, magnet ni mana? Okey. Magnet magneder. So magnet magneder ni kalau kita biasa, magnet yang sekepul tu kan, kita ada utara, kita ada selatan kat sini. Jadi magnet magneder ni dia special di mana di sini adalah utara, sini adalah selatan. Ada kegunaan dia untuk motor awak ni lah. Okey. Now, saya prinsipnya actually dia punya wire ni akan ada dua belah. Tapi saya nak gambarkan satu saja. Okey. Alright. So, okey. Dalam wire, kita akan ada dua jenis tanda untuk menunjukkan bahawa arus tu masuk ataupun arus tu keluar. Arus tu masuk atau arus tu keluar. Okay. So, kalau kita nak tahu kalau arus tu masuk, kita akan tengok dia, kita akan tandakan dia sebagai X. Okay. Maksudnya dia masuk. X ni apa? Dia tahu sebenarnya X ni adalah macam kalau awak tengok arrow, ini belakang arrow dia tu, ataupun abang kata apa? Abang kata belakang arrow tu lah. Belakang arrow tu. Dan kan macam ni kan, kalau kita buat panah kan. Ni kan biasanya arrow kan bentuk dia macam ni. Macam ni. Macam tu. Kan macam ni kan. So tu yang bentuk dia macam X ni. So datang dari sini ni, inilah X dia. Okey. So ini menandakan arus masuk. Dan of course, kalau nampak ni hujung ni kan, so dia akan menghasilkan titik. So ini arus keluar. Okey, arus keluar. So katakanlah saya letakkan di sini arusnya masuk. Harusnya masuk. Okey. First of all, medan magnet awak dah belajar. Okey, medan magnet awak dah belajar di mana medan magnet mestilah daripada utara ke selatan. Okey, utara ke selatan. Okey. Dan macam yang saya dah cerita tadi, kita ada dalam satu konduktor pembawa arus ataupun satu wire tunggal tadi, kita ada medan magnet. Medan magnet ni bentuk apa? Bentuk bulat. Macam ni. Okay.
Sekejap saya colour dia nampak sikit. Biru-biru. Okay, untuk bulat macam ni. Okay. Alright. Seterusnya, menggunakan petul genggaman tangan kanan. Petul genggaman tangan kanan. Maka, petul genggaman tangan kanan dia kata apa? Okay. So, masuk kan? So, kena buat macam ni lah. Nampak? Ni ibu jari saya. Okay. Masukkan ke dalam macam tu. Okay. Tunjuklah dekat awak punya tu. Okay. So, tunjukkan ke dalam. Maka awak akan perhatikan bahawa arah medan magnet tu tadi akan membentuk seperti ini. Membentuk seperti ini. Ini betul ke? Cek balik ya. Betul. Okey. Seperti ini. Okey. So, daripada sini awak lihat medan magnet kekal adalah daripada kiri ke kanan. Daripada kiri ke kanan. Daripada kiri ke kanan. So, secara automatik medan magnet di sini akan kita katakan akan cancel off lah. Ni cancel off sebab nampak? Ni ini kiri ke kanan. Ni kanan ke kiri. So ini akan cancel off. So sini akan relatively macam tak ada daya lah. Macam tak ada daya macam tu. So di sini kiri ke kanan, sini pun kiri ke kanan. So ini akan medan magnet ni akan makin kuat. So apa yang terjadi di sini adalah awak akan lihat bahawa awak akan lihat bahawa so sini dah cancel off kan. So daya yang tinggal tu ada kat sini je medan magnet tadi tu. Medan magnet hanya tinggal di sini sahaja. Kat sini dah tak ada apa. So, awak rasa kalau dah tak ada medan magnet kat bawah ni, dia ada medan magnet kat atas je, apa jadi? Mestilah dia akan tolak ke bawah. Macam tu. Okay. Di situlah datangnya petua tangan kiri Fleming. Di mana petua tangan kiri Fleming mengatakan apa tau? Okay. Petua tangan kiri Fleming mengatakan ni tangan kiri awak mesti tunjukkan tangan kiri Fleming. Kita dalam petua tangan kiri Fleming kita akan gunakan 3 jari saja. Okey, jadi petua genggaman tangan kanan awak guna semua jari kan, tapi petua tangan kiri Fleming kita akan gunakan 3 jari saja. Okey, so kita ada ibu jari, kita ada jari telunjuk dan kita ada jari hantu. Ketiga-tiga jari ini awak perlu letakkan dia 90 darjah di antara satu sama lain. Okey. Okay. So, apa yang jari-jari ni gambarkan? Okay, jari-jari ni gambarkan adalah so kita ada ni ibu jari, ini awak punya jari telunjuk dan ini awak punya jari hantu. Okay. So, ibu jari menunjukkan ibu jari ibu jari menunjukkan arah daya. Ini jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet. Dan jari hantu menunjukkan arah arus. Okay. Remember, kiri. Okay. Tangan kiri. Dalam skrin ni mungkin awak akan nampak saya macam kat tengah kanan. Tak, ni kan kiri. Okay. Macam tu. Okay. So, now, macam mana kita nak menggunakan petua ni tadi? So kita dah tahu bahawa kita daripada medan magnet yang di-cancel dekat sini ni, maknanya kita akan menghasilkan satu medan. Kat sini tak ada medan, sini ada medan, so kita akan hasilkan satu daya. Ini yang kita panggil sebagai daya elastik. Okay, daya elastik yang boleh menggerakkan motor awak. Okay, yang boleh menggerakkan motor awak. Okay, di situlah fungsinya daya elastik. So kita cek betul ke mengikut teori ni tadi, menggunakan petua tangan kiri Fleming ni tadi akan menghasilkan jawapan yang sama. Okay, let's look. Okay, now let's continue. Kita tengok pada tadi kita nak tengok ni kan menggunakan ibu jari, menggunakan petua tangan kiri Fleming tu tadi. Okay, petua tangan kiri Fleming tu dia dah bagi. Okay, dia dah bagi. Ibu jari daya, jari telunjuk adalah medan magnet dan jari hantu adalah
arus. Okey. So kita tengok arus masuk ke dalam. Arus masuk ke dalam macam nilah. Dia dah magnet ke sana dan awak tengok betul lah daya akan bergerak ke arah bawah. So tengok betul-betul dia bergerak ke arah bawah sini. Okey. So betul lah. So datangnya petua tangan kiri Fleming ni adalah daripada daya lastik tu tadi. Okay, so medan magnet tu tadi akan menyebabkan wujudnya daya lastik dan daya lastik inilah yang menggerakkan dawai, konduktor dawai tu tadi supaya bolehlah dawai tadi berpusing dan menjadi sebuah motor untuk memutarkan apa-apa benda yang patutlah kipas ke apa ni gerudi ke macam-macam. Okey. Kalau awak tengok dalam dalam rajah standard untuk satu motor ni kan, kita akan lihat bentuk rajah tu macam ni. Okey, kita ada magnet-magnet dia kita lah. Dari utara kat sini, kita selatan kat sini. Pada dengan atas Okey. Dan kita bersambung lah. Okey. Kat sini mungkin ada bateri. Kat sini mungkin ada emitter. Kat sini kita ada rheostat. Okey. Dan awak akan lihat dia punya putaran. Sorry, saya salah ni. Ada satu lagi komponen saya lupa lukis. Okey. Satu lagi komponen kat sini adalah okey. Duduk macam mana? Okey, sini. Okey. Okay. Alright. Actually sebenarnya dia bersentuh tau ni. Dia bersentuh tau. Dia bukannya renggang. Dia bersentuh sebenarnya. Okay. So. Macam, so kalau awak tengok, kalau kita menggunakan petutan Fleming, dia akan tengok dia pusing, waktu dia berhenti, dia pusing. Macam nampak macam slow kan, pusing kan. Tapi sebenarnya tak slow. Sebenarnya itu kan. Tapi sebenarnya dalam motor, kita tak letakkan satu gelung saja. Kita letak banyak gelung. So that lepas dia potong lagi medan magnet, dia potong lagi medan magnet, dia potong lagi, potong. So dia akan laju lah pusing. Macam tu. Okay, alright. So now, daripada situ kita bolehlah explain ataupun kita menerangkan bagaimana prinsip kerja motor arus terus. Okey, motor arus terus. Okey, kalau dalam bentuk melintang macam ni, kalau kita lihat bentuk melintang macam ni, kita tengok berus karbon ni dipanggil berus karbon tau. Berus karbon. Okey. Berus karbon tadi bersentuh dengan gegelung ni tadi. Okey, dia bersentuh. Dia bersentuh. So bila bersentuh, awak akan lihat arah arus datang dari sini, masuk kat sini dan keluar balik kat sini. Okay. So daripada sini, kalau kita tukarkan dalam bentuk macam ni, so kita akan lihat. Okay. Ni wire tu tadi lah, ni utara, ni selatan. So ini adalah, kalau kita tengok daripada arah sini, kita akan lihat ini adalah arus masuk dan ini adalah arus keluar. Okay, arus masuk, arus keluar. Okay, now kita nak tentukan ke arah mana daya bergerak. Okay, ke arah mana daya bergerak. So, kita menggunakan petua tangan kiri Fleming. Kita akan lihat yang ini akan bergerak ke bawah dan ini akan bergerak ke atas. Okay, so dia berpusing. Dia berpusing ke arah sini lah. Okay. Dia berpusing ke arah sini. Bila dia berpusing ke arah sini, awak akan lihat dia punya berus karbon tu tadi, dia akan macam ni.
So ini dalam bentuk tegak lah. Okay, bentuk tegak. Bila tegak, awak akan tengok dia punya bentuk dawai tu macam ni. Macam ni. Dan ini medan magnet awak. Kalau tengok medan magnet dia, ini medan magnet, ini dawai awak. Ini yang konduktor tu tadi, yang motor punya yang dawai tadi kan. Ini dawai awak. Kalau tengok dia tak memotong pun medan magnet ni. Dia tak memotong pun medan magnet ni. Dan actually arus pun tak ada lah kat sini sebab dia tak bersentuh. Nampak tak? Okay. So, macam mana dia boleh bergerak untuk turun balik ke sini? Sebab dia perlu turun balik untuk masuk balik dalam medan magnet utara selatan ni. Okay, dia perlu turun balik. Okay. So, macam mana dia nak turun? Okay, macam mana dia nak turun? Okay. Dia nak turun sebab tadi kita dah ada daya. Lepas dah ada daya, kita dah belajar dalam bab 2 form 4, kita ada inertia. Kita ada inertia. So, inertia itulah yang akan menyebabkan dia boleh bergerak dan turun balik ke bawah ni. Jadi, bila turun balik ke bawah ni, dia akan jadi macam ni lah. Okay, so now kita akan lihat. Dia akan bergerak ke sini. Saya silap dia. Dia akan bergerak ke sini. Okay, sebab tadi ni atas, ni ke bawah kan. So, dia akan bergerak ke sini. So, bila dia bergerak ke sini, benda yang sama akan terjadi di mana ini masuk, ini keluar. So, menggunakan pertuturan keyframe, dia akan bergerak ke bawah, yang ini akan bergerak ke atas. Okay, so sama juga. Dia akan continue balik pusing ke bawah ni dan ini akan naik ke atas macam tu. So, dia akan ulang balik cycle yang sama sampailah dia berhenti. So, benda tu akan terjadi bukan satu pusing naik, dua turun ke tepi, tak. Dia akan continuous macam tu. Tapi slow lah. Untuk melajukan dia, awak buat apa? Awak tambah gegelung. Itu membawa kepada faktor macam mana kita nak melajukan putaran motor. Yang pertama, okey. So kita kena faham. Kalau awak perasan dekat sini, wujudnya daya sebab gegelung memotong medan magnet. Maka untuk melajukan motor, kita perlu membanyakkan potongan medan magnet tu. So macam nak membanyakkan potongan medan magnet? Tambahlah bilangan gegelung ni. Kalau asalnya 1, mungkin boleh tambah jadi 10, tambah jadi 100. Okay? Kalau satu gelungan, kita akan lihat dayanya mungkin perlahan. Daya yang terasa mungkin perlahan. Tapi kalau letakkan 10 gelungan, maka dia akan jadi lebih laju. Letakkan 100 gelungan, makin laju. Letakkan 1000 gelungan, makin laju. Okay? So itu yang membawa kepada faktor pertama untuk melajukan kelajuan motor. Faktor kelajuan motor. Iaitu nombor 1, bilangan gelungan. Okay. Okey, yang kedua. Okey, saya dah cerita tadi. Dalam petua genggaman tangan kanan, semakin tinggi arus yang melalui konduktor yang sekeping tadi tu, semakin banyak ataupun semakin tumpat, semakin banyak medan magnet ni. Kalau arus ni 1 ampere, mungkin medan magnet ni segini je. Mungkin 1, 2 macam tu. Tapi kalau letak 10 ampere, mungkin dia macam ni. Dalam satu jejari yang sama. Nampak? Kalau kat sini ada 2, sini mungkin ada 5. Macam tu. Okay. So, bila medan ni makin banyak, apa yang terjadi pada daya elastik? Daya elastik akan jadi makin kuat. Bila daya kuat, so bila awak punya medan magnet ni makin kuat, maka daya elastik pun akan jadi makin kuat. Bila elastik makin kuat, maka motor awak akan jadi lebih laju. So di situlah membawa kepada yang kedua, iaitu arus. Okay. Magnitude arus. Saya tertinggal agak. Magnitude arus. Okay.
Seterusnya, yang ketiga. Okay, yang ketiga apa faktor dia? Okay. Okey. Yang ketiga faktor dia adalah dengan cara menambah kekuatan medan magnet. Samalah macam cerita magnetic arus tadi, kita akan membanyakkan medan magnet pada dawai ni tadi. Sekarang ni yang ketiga ialah kita menambah kekuatan medan magnet. Okey. So maksudnya kita gunakan magnet yang lebih kuat lah. Mungkin kalau yang ini kecil magnetnya, kita tambah je besar sikit macam ni ke kan. Macam tu. Utara besar sikit je selatan. Macam tu. Menambah kekuatan medan magnet tu. So bila magnet makin kuat, dia punya medan pun makin banyak. Bila medan dia makin banyak, daya lastik yang dihasilkan juga akan jadi makin kuat. Macam tu. Okay? So itulah sahaja yang ada faktor-faktornya. Okay, so saya rasa cukup untuk setakat itu. Kita sambung pada video akan datang. Okay, semoga kita jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum.